Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama syukur katakan Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah, taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berhimpun pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita ini dapat meraih pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala macam dosa dan noda, kesalahan dan maksiat yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala merahmati umur kita, memberkati sisa umur yang terbaki pada kita. Mudah-mudahan sisa umur tersebut menjadi umur yang terbaik dalam hal keadaan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita sama bacaan kitab kita Penawar Bagi Hati. Kita sampai pada muka surat. Ada tak tanda? Surat 11. Surat 11 yang paling atas. Dan ketahui olehmu. Halal lebih kurang sikit gitulah. Baik, kita masih duduk pada bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Surat 111. Malah kita ambil atas itu mukadimah dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata. Kata muallif kitab kita, yang pertama, asal harta itu tidak dicela. Asal harta itu tak salah memilikinya. Islam bukan melarang kita untuk memiliki harta. Asalnya Islam bukan melaknati harta dunia. Dah, asal dia ada. Bahkan dia kata yang dicela itu harta yang melalaikan empunyanya daripada ibadah. Harta tu, ada orang dengan harta dia boleh buat baik, dia boleh buat ibadat, dia boleh buat macam-macam kebaikan dan kebajikan dengan harta yang dia miliki. Maka harta itu tak jadi salah. Tapi bila mana ada harta, dengan harta itu kita buat sifat sombong, kita jadi kikir, kita jadi kedekut, kita jadi bangga diri, kita lalai dengan harta itu. Dulu masa susah tak ada nak berjalan, lah senang sikit bolehlah berjalan. Asal berjalan, ada harta berjalan tak salah. Berjalan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicela, apa-apa yang melalaikan kita daripada ingat Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang menghalang kita daripada berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dicela. Adapun harta yang menolong atas ibadah, harta yang kita boleh bawa untuk taat, harta yang kita boleh bawa untuk tolong orang, harta yang kita boleh bawa untuk memperbanyakkan taat dan ibadat, maka iaitu dipuji.
yakni reta yang tak melalaikan kita daripada ingat Allah, maka reta itu dipuji. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, sesungguhnya reta-reta kamu dan anak keturunan kamu adalah ujian bagi kamu. Tuhan abang siap dah. Kerana ada di antara kita yang akan diuji dengan harta. Umpama apa yang pernah berlaku kepada Qarun. Qarun kaya, kan? Kita semua tahu harta ada melimpah ruah. Sampai mana pun belahan dunia jumpa saja harta, orang akan sabitkan harta itu dengan harta Qarun. Punya kayanya dia. Walaupun dia wafat, dia mati, dia ditenggelamkan oleh Allah di negara Mesir, tapi mana pun belahan dunia jumpa harta, orang akan sebut harta Qarun. Punya banyaknya harta dia. Dan ada juga yang Allah Ta'ala uji dia daripada harta, daripada keturunan. Umpama contoh Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam, dia bukan tak kaya, dia bukan tak ada anak keturunan, tapi dengan penyakit yang sampai ke dia, hartanya habis, anak keturunannya macam mana yang kita reti, yang kita faham. Inni massaniyad-dur, aku ditimpa dengan mudarat, kesusahan, penyakit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penyakit itu habis, hilang segala kehormatan dia, habis hilang segala kedudukan, jawatan dan pangkat dia dengan penyakit itu. Jadi ada di antara kita yang diuji. Tak apalah yang tu orang kaya, Qarun orang kaya, Nabi Ayub orang kaya. Masalah kita yang tak berapa kaya ni, duk berasa macam kaya, wahai tak berapa kaya pun. Duk makan gaji juga, duk pakai motor cabuk juga, tapi taat kepada Allah pun lalai. Dah tak boleh menambah dan memperbanyakkan taat kepada Allah dengan alasan kerja. Jangan kata orang kaya. Kita yang tak berapa kaya pun Allah Ta'ala uji dengan harta. Ujian dengan harta bukan semestinya kena banyak. Kadang tak ada pun jadi ujian. Ada pun susah, tak ada pun susah. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dan At-Tabrani daripada Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu dengan sanad yang sahih, katanya Nabi SAW bersabda, ni'mal malus salih lil mar'is salih, yang artinya sebaik-baik suatu harta itu yang baik bagi seorang yang baik. Maknanya apa? Maknanya kata Nabi, harta ni akan jadi elok, akan jadi baik kalau dia duduk pada tangan orang yang baik. Dan harta ni akan jadi jahat, akan jadi tak elok kalau duduk pada tangan orang yang jahat pada orang yang tak elok. Aduh. Maka kita ni, kita muhasabah, kita ni baik ke tak? Hari ni kita boleh katalah, insya-Allah Ustaz, saya kalau ada harta, insya-Allah keadaan saya macam ni jugalah. Pasal sekarang duk tak ada. Duk tak ada, kita eloklah. No, besok dapat. Apakah keadaannya serupa dengan sekarang? Boleh kita bagi satu jaminan yang hati kita sama semacam mana kita hari ini tak ada harta, dan sama pada ketika besok kita ada harta. Dapat bahagian jual tanah dekat kampung sikit saja pun act dah. Tu baru dapat sebahagian. Pun tak sangka dah. Beli kereta baru, renovate rumah, serba-serbi. Tu baru dapat sikit. Pergi berjalan Langkawi lah,
pi duduk Pulau Tioman lah, baru dapat sikit. Kalau dapat banyak, kita tak tahu bagaimana hal keadaan kita. Tapi kita bicara hari ni nampak cantik lah. Hari ni kita nampak cantik lah. Kita baca kan kisah 3 orang sahabat Nabi. 3 orang sahabat Nabi. Tak, bukan 3 orang. Hak tu pun satu kisah. Kita ambil satu orang. Sahabat Nabi susah, mai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku ni susah, aku ni miskin. Bagilah sikit daripada harta Baitul Mal untuk aku meneruskan hidup. Nabi, bila orang minta dia bagi, maka dia pun ambil sepasang kambing, bagi dekat kawan ni. Daripada sepasang kambing itulah kawan tu rawat, kawan tu bela, duduk dalam Madinah. Duduk dekat dengan Nabi. Dia pergi minta Nabi, Nabi bagi sepasang kambing. Dia pun bela sampai membiak. Bukan merebak, membiak. Punya membiak sampai tidak tertampung dalam bumi Madinah untuk menampung makan kambing dia. Punyalah banyak sampai padang ragut dalam kota Madinah ni tak celui nak letak kambing dia. Sehingga dia pun terpaksa buat satu keputusan, kena keluar Madinah pergi cari kawasan ragut yang lebih luas. Bila keluar daripada Madinah, mulalah keadaan sebaliknya. Dulu masa susah, hari-hari mai semayang dekat masjid Nabi. Bila mai ada kambing dalam Madinah, mula hari ni pi, besok tak pi. Mulalah lambat. Biasa sebelum azan sampai, lah dekat nak habis semayang baru sampai. Sibuk urus kambing. Bila makin jauh duduk di luar kota Madinah, sendiri mau ingatlah, kalau Tara duduk dalam Madinah saja pun bukan tuang, lambat. Kalau duduk di luar Madinah, macam mana dia nak semayang belakang Nabi? Pernah dia sampai semayang habis dah. Sekali-sekali dia mat. Akhirnya dia buat apa? Dia bina satu masjid, dia semayang dalam tu. Bukan tak semayang, dia semayang. Sehingga akhirnya dia terdetik, harta yang aku miliki hari ini adalah pemberian Nabi, yang akhirnya aku sibuk dengan harta yang Nabi bagi sehingga aku lupakan Nabi. Sahabat ni dia main fikir orang baik. Dia kata Nabi yang bagi kambing ni dekat aku, akhirnya kambing yang Nabi bagi ni menyebabkan aku lupa kepada Nabi. Sembahyang saja lambat, kadang tak dan ikut jemaah. Kadang-kadang seminggu sekali mai sembahyang Jumaat, hak tu sajalah dan. Fardu ni is tak dan. Akhirnya dia buat apa? Dengan sedang dia wakafkan seluruh kambing yang dia ada untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni bukan kita kata dia tak bagus. Dia bagus. Tapi kod mana pun, harta itu ujian. Samalah dengan halnya yang kita sebut tadi, 3 orang sahabat Nabi yang sampai keadaan berlaku kepada mereka sehingga Nabi tak mau bercakap dengan mereka. Nabi tak mau tengok muka mereka. Bukan tak mau cakap, Nabi tak mau tengok muka mereka. 3 orang sahabat ni. Daripada 3 orang ni kita sebut salah satu daripada 3 ni, bila sampai panggilan jihad, Nabi panggil semua orang Islam dalam kota Madinah, jom keluar berjihad. Jadi dia berbetulan masa panggilan jihad, buah kurma dia mengeluarkan hasil dan telah masak ranum. Jadi dia kata apa? Aku tuai dulu hasil ni, kemudian cepat-cepat aku pilihkan ikut bergabung dengan Nabi. Dia kata kalau tak tuai hari ni, buahnya akan jadi busuk. Buahnya akan jadi tak elok, rosak. Maka dia kata apa? Aku tuai dulu, cepat-cepat tuai, dan cepat-cepat aku pilihkan kejap Nabi, bergabung dengan tentera Nabi. Maka dia pun buat kerja apa semua, habis-habis tuai, dia pun keluar. Elok dia keluar tu, tak berapa jauh, kumpulan perang Nabi dah balik ke Madinah dah. Dia kata Allah tak dan nak ikut perang dengan Nabi. Bukan dia tak mau pergi, dia nak pergi dan dia dah keluar dah. Elok dia keluar. Rombongan Nabi sampai balik ke kota Madinah. Nabi berpaling daripada dia, sampailah Allah Ta'ala turunkan keputusan.
Bukan kita nak kata apa. Cuma nak habaq point dia, dia disebokkan dengan reta. Kebun dia. Reta. Hak tu masalah. Kita tak tahu siapa di antara kita yang akan diuji dengan reta. Hari ni tak berapa nak banyak pun, semayang pun tuang dah. Tak berapa nak banyak pun, malas dah. Tambah kalau banyak. Aduh, kita nak abak yang tu. Maka kata muallif kitab kita, tetapi tiada sayugia membanyakkan hakan dia. Kalau kita tahu kita ni bakal terumbang ambing dengan sebab reta, maka janganlah sibuk untuk memperbanyakkan reta ini, kata muallif kitab kita. Bahkan dia kata yang lebih utama, diambil harta itu sekadar yang memadai saja. Dia kata hang ambil lah reta, hang himpun lah reta ni sekadar yang diperlukan, jangan berlebihan. Kita kalau sebut nak makan, berapa banyak yang kita perlu untuk makan. Kalau sekadar perlu untuk makan dan menafkahi, berapa banyak yang kita perlu untuk makan dan menafkahi. Lebih daripada tu, tak payahlah cari. Cukuplah belajar berpada qanaah, zuhud. Hak tu lebih baik. Bila kita habaq lagu ni, bukanlah bererti Islam menyuruh umat dia hidup susah. Bila kita habaq zuhud, kita habaq berpada, kita habaq qanaah lah dengan reta dunia, bukan Islam suruh makan timun hari-hari. Bukan Islam suruh makan nasi dengan ayak saja dah. Ambillah dunia ni setakat yang kita perlu. Jangan himpun. Hang nak makan sedap, hang nak makan mewah, ambil setakat hang perlu. Jangan berlebih-lebihan pada reta dunia. Kerana banyak mana yang kita boleh makan daripada makanan dunia. Makanan dunia ni, banyak mana pun kita makan, dia ada limit dia. Sampai limit, kita terpaksa buang dulu. Buang. Kena buang. Tak ada siapa yang makan, simpan. Makan, simpan. Tak ada. Makan, buang. Makan, buang. Maka rugi. Bukanlah pula kita kata, tak payah makanlah, daripada makan, duk buang, makan, duk buang. Rugi, tak payah makan. Tak, makan. Sekadar membetulkan liyuqimna salbuh, kata Nabi. Anak Adam ini makan beberapa suapan hanya sekadar untuk membetulkan tulang belakang. Yang ini ada tenaga, ada kekuatan untuk buat ibadat, untuk buat kerja. Dekat tu saja. Tak usah berlebih-lebihan. Nah, kita ni, adat kebiasaan kita, ada nasi, ada satu lauk, ada satu sayur, ada buah, ada ayak, cukup. Masak nasi minyak, gulai ayam, sayur kobeh, ada buah tomato ke, buah oren ke, buah tembikai, satu ayak, cukup. Hak tu kira sedap dah makan. Sedap dah makan. Kalau nak tambah bubuh, pilihlah acak buah. Sedap dah makan. Ni dah nasi minyak, gulai ayam ada, kambing kuzi ada, lobster rebus pun ada, apa lagi kambing golek pun ada, ayam golek pun ada, yang goreng, yang rebus, yang tak sembelih pun ada. Macam-macam punya makan ni. Wahai yang boleh makan sekadar kita, cukup satu lauk, cukup. Habis-habis dua lauk sudah. Kalau kata nak pelbagai, ini penuh, sepenuh-penuh meja. Berapa banyak yang kita boleh makan. Nah, itu maksud dia. Ambil sekadar yang memadai. Kerana doa Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, bahwa Nabi SAW bersabda dengan doa yang berbunyi, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Yang artinya, hai Allah, jadikanlah olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ia berlebih
daripada yang memadai, bahkan sekadar hajat sahaja. Nabi kata, ya Allah, hang jangan bagi ahli keluarga Muhammad ni harta yang banyak, bagi sekadar cukup perlu sahaja. Itu doa Nabi. Kalau kita faham daripada doa ni, maknanya anak turunan Nabi ni hidup tak kaya. Pasal Nabi doa, ya Allah, jadikan ahli keluarga Muhammad ini rezekinya cukup-cukup saja, jangan berlebih. Maknanya hidup mereka tak mewah. Hidup mereka tak mewah. Tapi kalau mengaku anak Nabi, keturunan Nabi, dah Alphard 10 biji, banglo ada 7 biji, tanah buat kebun duk ada 7-8 ekar, lebih daripada mencukupi. Hak tu wallahu ta'ala alam. Tapi Nabi abang, ahli keluarga dia hidup tak mewah. Ini yang hari ni ada golongan-golongan yang menelik semula mereka-mereka yang mengaku sebagai anak turunan Nabi. Ada golongan tu. Pasal apa? Nabi letak indikator kepada anak keturunan dia. Lagu mana kehidupan mereka apa semua. Nabi kata anak keturunan Muhammad ni mereka tak kaya. Contoh, contoh hak ni kita baca yang ni. Kalau yang kaya pula, tengok apa sebab. Kalau mereka businessman, mereka orang meniaga, kontraktor, padan patut kaya. Pasal mereka buat kerja. Tapi nak abang, mereka bukan cari rezeki dengan sebab keturunan Muhammad. Kita tak mahu macam mana berlaku pada setengah-setengah tempat. Sampai ada orang sanggup menipu nasab, mengaku dia keturunan Nabi dan mengambil keuntungan dengan sebab dia keturunan Nabi. Ada setengah-setengah tempat, setengah-setengah orang, mereka mengambil keuntungan, mengaku mereka ni anak keturunan Nabi. Sedangkan mereka bukan anak keturunan Nabi. Tapi mereka mengaku sanggup menipu nasab keturunan mereka. Hanya semata-mata untuk mengaut keuntungan. Menduduki oleh Nabi SAW dengan ini doa kepada bahwasanya tiada sayugia bagi mereka yang berakal bahawa penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada kadar hajatnya. Dalam doa ni Nabi bagi tahu cukuplah, berpada-padalah dengan apa yang Tuhan bagi daripada dunia. Yang hang nak bermati-matian cari dunia, himpun dunia sampai jadi hamba dunia ni nak buat apa? Akhirnya harta yang kita himpun bakal kita tinggalkan. Itu maksud Nabi. Adapun harta yang banyak menyebabkan kita boleh buat ibadat dan taat yang banyak, silakan. Silakan. Nah, silakan. Kalau kita yakin kita boleh buat ibadat lebih banyak kalau kita memiliki harta yang banyak, silakan. Tapi kalau tak ada jaminan itu, maka berhati-hatilah dengan harta dunia. Berapa ramai orang yang gelap matanya kerana harta dunia. Sanggup orang menipu. Kita tengok apa yang pernah dibongkarkan dalam YouTube, mereka rakam. Sanggup orang buat perkuburan palsu, kemudian letak kotak derma dekat situ. Dah lah kubur tu tipu. Dah orang bagi sedekah, orang bagi derma, dia kaut untuk keuntungan dia sendiri. Banyak. Ada orang yang buka tahfiz bukan sebab nak mengajak, nak melahirkan umat Nabi yang hafiz Quran, yang jaga Quran, tapi hanya semata-mata untuk meraih keuntungan. Dia yang dulu hanya pakai kereta Satria cabuk, buka madrasah, nah boleh pakai Alphard. Dulu rumah kayu setingkat, lah buka tahfiz, boleh rumah batu 2 tingkat. Ada. Walaupun bukan semua, tapi nak abad kata ada. Ya, ada. Jadi wal'ayazu billah min zalik.
Ada di antara kita yang digelapkan matanya kerana harta dunia. Ada yang tergiur dengan harta dunia. Ada yang tewas dengan harta dunia. Maka apapun minta berlindung kita, minta tolong kita kepada Allah. Janganlah jadikan dunia itu sebesar-besar hajat dalam hati kita. Minta kepada Allah, jangan Tuhan jadikan dunia ini sebesar-besar hajat dalam hati kita. Jangan jadikan dunia ni keinginan kita. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagh. Aduh, doa Allah Nabi ajar, jangan jadikan dunia ini tujuan kita. Walaupun semua orang nak senang, semua orang nak mewah, semua orang nak sedap, tapi cukuplah sekadar memadai. Kerana sedap, seronok, mewah, ini semua abstrak. Semua ni abstrak. Kata almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, kata dia, rezeki Allah Ta'ala rezekikan kepada kita ada dua jenis. Satu rezeki ijab dan satu rezeki salab. Rezeki ijab, Tuhan bagi kita umpama contoh RM100 daripada rezeki, tapi belanjanya RM110. Rezeki salab, rezekinya sikit, RM50, tapi belanja RM30. Mana lebih elok? Dapat 100 ke dapat 50? 100 belanja 110. Dapat 50 sikit, tapi belanjanya 30. Kereta tak banyak masalah, bini tak banyak komplain, anak-anak yang memahami, tak banyak masalah. Dah akhirnya kita cukup sekadarnya. Mana lebih baik? Dapat banyak ke? Dapat banyak dengan kena belanja banyak, atau dapat cukup tapi belanja sekadarnya? Kadang-kadang ada orang banyak pendapatannya, banyak juga pembelanjaannya. Kan? Dapat duit buat rumah besar. Bila buat rumah besar, kawasannya jadi besar, mulalah pakai elektrik banyak, pakai aircon banyak, pakai lampu banyak, kena hire jaga. Itu semua keluar modal lah. Keluar modal. Dulu kita rumah kampung, pakai hak kipas saja, tak ada aircon, dapat 70 ke, 80 ke, dapat 100, cukup dah buat belanja. Rumah tak kena sewa, elektrik pun dekat RM2, RM3. Ayak kadang tak bayar, punya belanja sikit. Sayok-sayok kutip celah tepi-tepi rumah, beli lauk saja, beli beras saja. Hari ni boleh buat rumah batu apa semua, belanja jadi banyak. Kadang-kadang ada orang bila dah buat rumah, dia menyesal. Buat rumah, buat tembok mengalahkan penjara pudu punya tembok. Tiap-tiap tiang di tembok nak kena bubuh lampu. Kalau tak bubuh lampu, gelap pula. Bila bubuh lampu, belanja elektrik makin naik. Satu kita tak nampak. Nah, dulu pakai saga, pergi hantar center, kenalah 300, tak ada pun pergi hantar workshop, servis kena duit minyak hitam, gedebak-gedebuk 150 servis, 3 bulan, 6 bulan sekali. Tiba-tiba pakai kereta mahal, Mercedes S-Class, sekali-sekali masuk center, servis, nah dekat tengah 2,000, duit minyak hitam saja. Dulu pakai tak saga, tayar RM70 boleh. Pakai Mercedes, tayar saja ada 2,000. Hak kita tak nampak. Tuhan bagi banyak, maka belanjanya juga banyak. Hari ni cuba tanya orang yang buat rumah-rumah besar. Bila anak semua dah menikah, anak semua dah ada keluarga, menyesal dah buat rumah besar. Buat 2 tingkat saja hari dah tak larat, naik dah tingkat atas. Masing-masing budak ada rumah masing-masing. Bila kita dah terlanjur buat rumah besar, belanjanya juga besar, elektrik. Nah, semua nak kena belanja. Nak bersih.
Bukan larat dah. Hari ni kalau dah rumah sampai 2 tingkat nak bersih dengan umur kita dah nak kena hire pembantu. Tak ada pun kita kena hire orang datang tiap-tiap minggu bersihkan rumah kita. Hak tu. Kita tak tahu bila mana Allah Taala nak uji kita dengan harta ini. Maka cukuplah apa yang ada dan kita dapat daripada dunia, jangan berlebih-lebihan padanya. Kerana tiada ada kebajikan padanya. Lebih daripada harta dunia, tak ada kebaikan. Bila banyak harta, menambah, menimbun, akan mula timbul penyakit-penyakit dalam hati. Seronok nampak. Kan? Seronok nampak. Cek telefon, buka akaun bank. Oh, ada 700,000. Seronok nampak angka tu. Nampak figure tu, seronok. Buka bilik, buka peti besi lah, bersusun duit. Seronok tengok. Tapi dalam hati dia mula sayangkan duit. Dia mula cintakan dunia. Dia mula bakhil. Dia mula kedekut. Tak mau kongsi. Banyak keburukan. Kata Nabi, tidak ada kebajikan dan kebaikan pada harta yang banyak itu. Kerana banyak dah kita tengok orang-orang kaya yang jahanam hidup mereka. Daripada orang kaya yang makin elok hidupnya dengan harta yang dia miliki. Bermula kadar hajat itu, bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Baik, nak tentukan yang kata sekadar hajat, nak ambil dunia sekadar hajat, berapa banyak? Kata muallif kitab kita, bersalah-salahan. Tak sama antara seorang dengan seorang. Seorang yang menikah dengan seorang yang tak menikah, belanjanya tak serupa. Orang yang menikah tak ada anak dengan orang yang menikah ada anak. Dengan orang yang baru ada anak seorang, dengan orang yang ada anak 6 orang, tak sama belanja. Jadi nak tentukan kadar itu, kata muallif kitab kita, berbeza-beza. Tetapi dia kata, yang dipuji kadar yang kuat yang mengerjakan ibadat dengan sebabnya. Kata muallif kitab kita, berapa banyak pun yang kita dapat daripada dunia, yang disebutkan itu bukan pada mana kita belanjakan, bukan berapa banyak yang kita guna, tapi berapa banyak yang kita boleh pakai daripada harta dunia untuk buat ibadat. Hak tu yang diambil kira. Banyak mana kita dapat, terpulang dekat hang. Yang jadi poin dia, berapa banyak yang kita belanjakan pada jalan Allah. Hak tu yang jadi poin kita. Itu yang disebut dalam suratul Baqarah ayat kedua, ayat ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka infak kembali pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lebih daripada kadar memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Kalaulah satu orang mengambil harta daripada dunia berlebihan, dia ambil lebih daripada apa yang dia perlukan, maka kata muallif kitab kita, ada 3 kebinasaan. Ada 3 mudarat yang sedang menunggu dia. Yang pertama, kata muallif kitab kita, menyeru ia kepada maksiat. Orang yang ambil lebih daripada harta dunia, himpun lebih daripada harta dunia, maka lebihan itu akan menyeru dia kepada maksiat. Maksiat. Dulu dapat sekadarnya, boleh beli seluar RM49 9 kupang pakai. Tak ada pun, pergi beli bandel. Kalau kata beli baru pun, tunggu jualan. Hari raya, malam raya pergi beli 3 helai 100 jeans. Time tu lah baru kita beli. Pada 3 helai dapat RM100. Wah, kita kata ini dah cukup murah. Tapi bila ada kata banyak, takkan nak pakai jeans 3 helai 100. Kurang-kurang mula dah beli dekat butik. Dia mula dah kenal selai 700, 800, mula dia kenal jeans kepala kain, dia mula kenal red tag, blue tag, macam-macam. Jepun punya lain,
Dah, yang Cina punya lain. Dia mula dah. Dulu asal kasut balon. Kasut jogging pun boleh jadi kasut jalan. Hari ni bila dah kaya, takkan nak pakai kasut RM29.9. Nak pergi kenduri lain kasut. Nak keluar berjalan lain kasut. Dia mula. Nah. Tuan-tuan ma'asyiral muslim-muslimah. Maka dia kata, lebihan daripada reta itu menyeru ia kepada maksiat. Asal pakai banyak, pakai mewah, tak salah. Tapi bila pakai, dia mula dalam hati. Aku pakai hak bagus. Bila mai orang puji, cantik kasut mesti mahal ni. Dia tak habaq dekat orang yang dia beli berapa. Tapi orang habaq. Ni kasut mahal ni. Hang tengok jam tangan dia. Yang ni jalan-jalan. Ni kalau tak ada, 3,000 hang jangan duk beli. Dia tak cakap dekat orang. Tapi orang bila tengok, orang tahu dah jam hak dia pakai. Ni jam orang mahal. Sekalipun kalau dia pakai, beli dekat Petaling Street, tapi duduk pada tangan orang kaya, orang akan kata mahal juga. Cuba kalau kita pakai beli LV. Kita orang macam kita, pergi beli dompet LV. Tengah 3,000 dompet saja. Beli. Tengok dengan keadaan kita pakai Proton apa semua, mereka nak percaya kita beli dekat butik. Tapi kalau Datuk Alim Shukri, dia beli dekat Petaling Street sekalipun, pasal duduk dekat tangan dia, orang akan kata, hak tu hak mahal, original. Automatik. Pasal kedudukan itu. Yang tu yang lagi jadi masalah dekat kita. Dia pun keluar, aku ni tak payah keluar modal banyak pun, orang akan kata, yang aku pakai ni mahal lah. Mulalah nak kencing. Ni Datuk beli berapa? Ini saya tahu ni jam bukan mahal. Ni bukan murah punya jam. Ni mahal punya jam. Saya nak habaq pun saya kata, alah bagi tahu lah Datuk berapa saya tahu mahal ni. Ini kurang-kurang pun 15,000. Tak ada lah, saya beli 17,000 saja. Dia boleh jadi lagu tu. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, dia bolehlah tolak. Dia boleh larat. Dah sampai 50 kali orang duk tegak lagu tu. Akhirnya dia pencang. Dan ma'asyiral muslim-muslimat rahimakumullah. Maka dia kata, barang siapa orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada yang miskin, dia kata. Mu'alif kita habaq, orang kaya ni dia lebih senang nak buat maksiat berbanding dengan orang miskin. Kerana syarat untuk buat maksiat itu mesti ada harta. Nak buat maksiat atas dunia kena ada duit, cik. Tak ada duit, payah nak buat maksiat. Hang nak minum arak, kena keluar belanja dah. Hang nak main judi, kena keluar belanja dah. Hang nak main pakai pelacur, kena keluar belanja dah. Nak buat dosa maksiat atas dunia ni, semua kena keluar belanja. Maka nak keluar belanja ni lebih mudah pada orang yang ada harta berbanding dengan orang miskin tak ada harta. Maka dia kata orang yang ada harta akan menyeru kepada maksiat. Terseru dia kepada maksiat. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu, bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Kalau hang nak lari daripada maksiat, di antara cara untuk elak daripada buat maksiat, hilangkan kemampuan untuk buat maksiat. Hari ni orang boleh buat maksiat pasal apa? Pasal dia mampu untuk buat. Maka untuk elak daripada buat maksiat, hilangkan kemampuan untuk buat maksiat. Apa dia kemampuan hilang untuk buat maksiat? Kurangkan harta. Bila kurang harta, nak berjudi pun pijak 3-4 kali. Macam kita lah, duit tak berapa banyak ni. Duit tak berapa banyak. Nak beli dompet yang harga RM10 ke, nak beli dompet yang harga RM100. Yang dengan kita tak ada duit ni, yang tak ada harta ni, RM10 cukup, janji boleh guna sudah. Pakai RM10 pun macam tu, pakai hak RM100 pun macam tu. Tak lebih letak kat bungkok kita kata. Hang beli RM100 ke, hang beli RM10, semua letak kat bungkok.
pakai mahal ke, pakai mewah ke, duduk kat bungkok juga. Jadi kita pun ambil, beli pi yang murah sudah. Tahan juga 3-4 tahun pun. Dia ambil pada tu. Dan sabar pada ketika kuasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Orang yang ada kemampuan untuk buat maksiat, dia lebih susah untuk sabar daripada orang yang tak ada kemampuan untuk buat maksiat. Orang yang ada kemampuan lebih susah untuk sabar berbanding dengan orang yang tak ada kemampuan. Hak kita sebut tadi, nak buat dosa, nak buat maksiat, kena keluar belanja. Dia ada duit, dia ada kemampuan untuk keluar belanja buat dosa. Kita nak minum arak tapi duit tak ada. Kita nak main judi, duit tak ada. Dia duit ada, dan dia nak main judi, maka dia nak sabar diri dia daripada buat main judi. Lebih susah daripada kita. Kita boleh sabar pasal apa? Aku tak ada duit, kalau ada duit aku pergi lah. Kan kita lagu tu, aku pasal tak ada, kalau ada modal aku buat dah. Kan kita, dia modal ada, kemampuan ada, dan keinginan juga ada. Kita keinginan ada, modal tak ada. Maka bila modal tak ada, sengak lagu tu. Dia mampu, dia ada kemampuan nak beli motor 700cc. Kita tengok, wah cantik motor ni, sedap naik. Dia ada modal, dia ada kemampuan, dia boleh beli. Kita tak ada kemampuan, modal pun tak ada, nak beli juga. Tak ada pakat tengok, tak apalah aku tengok saya juga. Boleh bergambar dengan dia pun jadilah. Kita. Maka dia kata orang yang berkemampuan itu lebih susah untuk sabar berbanding dengan orang yang ada kemampuan. Yang ni masalah. Kemampuan ini perlu dihilangkan. Macam mana cara nak hilang kemampuan? Antaranya, jangan berlebih-lebihan pada dunia. Cukup ambil dunia sekadar yang diperlukan. Hak ni. Tuan-tuan ma'asyiral muslimat rahimakumullah, itulah cara yang pertama, kebinasaan yang pertama yang sampai kepada mereka-mereka yang memiliki leluasa daripada dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan rezeki kita sekadar yang cukup dan jadikan kita tetap hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak menjadikan kita hamba kepada dunia. Wallahu Ta'ala a'lam. Cukup takat tu. Nanti kita sambung ke surat 112 pada kebinasaan yang kedua, perenggan bawah tu, bahawa menyeru ia kepada bersedap-sedap pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah dan silap atas kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan saya minta maaf kepada semua, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diri saya dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Kita tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.